Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah sayang di luar sana. Walau di mana saja berada, anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah sentiasa tahu mendoakan anak-anak semua, cucu-cucu semua supaya sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Tapi tak lupa juga Mak Jah sentiasa doakan semoga anak-anak Mak Jah di luar sana sentiasa mendapat redha dan rahmat Allah. Itu yang paling penting ya anak-anak kan. Jadi pada minggu ini Mak Jah nak bercerita satu kisah yang Mak Jah godek-godek jumpa. Cerita dia best anak-anak. Cerita mengenai seorang pramugari. Macam mana pengalaman dia duduk di sebuah hotel yang dia kena kacau. Sebuah hotel yang seram. Dia ni seorang pramugari. Kita tahulah Mak Jah suka tahu kerja tu dulu. Masa zaman Mak Jah muda-muda dulu pernah minta lah. Tapi masa tu dapat. Tapi Mak Jah yang last interview tu tak pergi. Jadi tak ada rezeki. Kalau tidak, tak adalah Mak Jah jadi pelakon. Jadi semua Allah dah aturkan hidup kita ni, rezeki masing-masing ya anak-anak. Jadi cerita dia macam ni. Budak pramugari ni kita namakanlah dia Fiza. Tapi itu bukan nama yang sebenar tahu anak-anak. Jadi kebiasaannya biasalah anak-anak pun tahu kan kerja pramugari ni dia orang ni sibuk tahu anak-anak. Kadang-kadang flight dia pagi, kadang-kadang petang, terpulang kepada jadual dia lah. Jadi si Fiza ni pada hari tu anak-anak dia ni kena report duty pada pukul 6.30 pagi dia kata. Jadi dia pun seperti biasalah, van akan ambil dia dekat rumah dia. Dia pun pergi keluar rumah kan pukul subuh-subuh lah kan anak-anak, sebab dia kena report duty pukul 6.30. Jadi diorang ni memang ada transport, ada van dia ambil dia. Dia pun naik van, adalah 2-3 orang lagi rakan-rakan dia dekat dalam van tu. Jadi driver tu pun bawa lah diorang ni pergi ke airport. Biasalah kan. Si Fiza ni pun dia pun dah report duty lah. Dia pada hari tu dia flight dia ada berapa trip, banyak trip jugalah flight dia. Contoh dia kan daripada konon lah kan, katalah daripada Langkawi, Kota Kinabalu, lebih kurang macam tu lah. Flight dia banyak daripada Melaka ke sini contoh kan, banyak. Tapi trip dia yang paling last, dia kadang-kadang kalau tak silap Mak Jah lah, dulu kawan Mak Jah dia cakap dia orang banyak trip juga. 4-5 trip ada dalam satu hari tu. Dia kena habiskan lah ulang-alik dalam kereta pula, minta maaf, dalam kapal terbang tu lah. Jadi last penerbangan, sebab apa dia sampai pukul berapa je dia habis duty kan. Jadi last penerbangan dia tu adalah ke Borneo. Dia tak cakap dekat mana, tapi dia kata ke Borneo.
Borneo tu kita tahulah anak-anak kan. Kalau Borneo tu setahu Mak Jah lah, Sabah, Sarawak, itu termasuk dalam daerah jajahan Borneo lah kan. Mungkin dekat banyaklah, Borneo ni besar juga kan. Jadi last trip dia adalah dekat situ dan dia terpaksa bermalam di hotel di Borneo lah. Jadi bukan dia seorang aje lah, rakan-rakan dia seramai 7 orang. Dia orang ada pilot dia adalah cabin crew dia ada lagi kan, seramai 7 orang bermalam di sebuah hotel di daerah Borneo. Jadi dia kata dia pun dah sampai, mungkin sampai last trip tu mungkin dah sampai malam lah kot kan. Jadi dia orang ni pun biasalah, dia kata bila dah sampai ke hotel tu dia pun check in lah kan, ambil kunci masing-masing. Hotel tu dia kata hotel yang macam, mungkin hotel yang bukan hotel yang orang kata baru lah kan. Hotel tu hotel mewah, tapi hotel yang macam agak dah lama sikit kan anak-anak. Biasalah kan, kita tahu kan hotel lama ni aura dia lain macam sikit. Hotel bukan hotel yang macam sekarang ni kan, banyak hotel yang baru-baru baru buat tu kita rasa lain sikit. Tapi ini hotel ni hotel mewah. Dia hotel yang orang kata ada bintang juga, tapi dia bukanlah hotel yang terlalu baru. Kan hotel ni ada banyak kan, lama. Jadi dia orang pun yang seramai 7 orang tu kan anak-anak, dia orang pun check in lah dekat hotel tu. Jadi dia orang pun ambil lah kunci masing-masing. Kebetulan pula pada hari itu, pada malam tu lah, dia orang ni bilik sorang-sorang. Dia dapat seorang satu kan, macam maksudnya dia tak ada share dengan siapa-siapa. Seorang satu bilik. Jadi Fiza ni pun dia pun ambil lah kunci. Dia ambil kunci kan. Dia pun pergilah masuk ke bilik dia dulu. Kemudian dia orang ni berjanjilah dengan kawan-kawan dia seramai 7 orang tu, dia turun balik untuk pergi makan malam. Jadi dia orang pun dia tak cakap pukul berapa, tapi hari dah malam lah kan, sebab dia makan malam. Dia kata seramai 7 orang tu dia orang pun pergilah sebuah restoran tu tak jauh daripada hotel tu. Dia orang pun pergi makan kat situ, makan apa semua. Jadi dia orang ni pun tak adalah lama sangat lepas makan. Dia orang pun penat kan, anak-anak maklumlah, seharian bekerja dari pukul 6.30 pagi kan. Jadi Fiza ni pun kata dia orang semua, geng-geng dia ni pun semua nak balik bilik lah, nak rehat. Jadi dia orang pun lepas makan, dia orang pun pergilah ke bilik masing-masing nak berehat. Sebab penat. Memang bukan senang kerja-kerja ni kan, anak-anak flight pukul 6.30 pagi sampai ke malam. Memang orang kata beratlah kerja dia kan. Jadi Fiza ni pun dia kata dia pun naik ke bilik. Jadi dia pun nak segarkan badan dia lah. Bilik tu mewah anak-anak tau. Bilik hotel ni mewah. Dia ada bathtub, dia ada mewah lah kan, hotel yang ada bintang kan. Jadi dia kata dia pun mandi dululah, apa-apa pun nak legakan badan. Mandi dengan air panas kan sedap kan anak-anak. Jadi Fiza ni pun dia pun pergi dekat bathtub kan, dalam bilik air ni. Ni nak cerita bilik air dulu. Dalam bilik air ni dia ada bathtub. Okey, dia bathtub dekat sini. Kemudian dia ada shower. Kemudian tapi shower dia tu bila ada shower dia ada kain langsir. Cerita dia bermula di sini anak-anak. Dia ada kain langsir. Langsir yang kalau kita mandi ada shower tu, dia ada langsir kan, yang dibuat daripada plastik.
Sebab apa dia tak nak air tu macam percik ke tempat yang lain. Dia nak bagi kering lah. Jadi sini ada shower. Nak tengok sini ada shower. Sini ada kain lansir. Okey, kain lansir. Bukan kain lansir. Lansir yang shower punya lansir tu. Plastik tu. Dan kat sini ada bathtub. Okey, jadi si Fiza ni dia ni ambil keputusan untuk mandi dekat bathtub. Mungkin dia nak berendam lah, nak legakan badan. Jadi lansir ni dia terbuka lah macam ni kan anak-anak. Dia lepas tu Fiza ni dia dah isi air apa semua. Dekat bathtub ni pun dia ada shower juga. Kan shower yang macam kita boleh letak tu kan. Dia macam dia bukan shower yang kat atas tu. Kita boleh letak dekat bawah semua tu. Jadi Fiza ni pun dia mandi. Tengah sedap-sedap dia mandi. Lega seronoknya, penat dia kata. Dapat air panas ni, sabun badan semua. Tiba-tiba anak-anak, dia terdengar bunyi tirai tu. Bunyi tirai shower tu. Bunyi tirai shower tu macam orang tarik. Macam kita kalau kita nak mandi, kita tarik kering macam tu kan. Dia terdengar bunyi tu. Kemudian dia pun pandang. Dia nampak yang tirai tu dah tertutup macam tu. Jadi dia pun teringatlah mungkin dia kot, mungkin dalam hati dia tadi dia dah buat macam tu kan. Dia pun tak teringatlah. Jadi tirai tu dah bertutup. Dah bertutup seolah-olah macam ada orang mandi. Jadi Fiza ni pun terkejut. Dia kata, siapa yang nak mandi ni? Siapa yang masuk bilik ni? Takkan bilik ni tak kunci kot. Kan? Tapi setahu Mak Jah lah kan. Kalau hotel-hotel yang besar ni, bila kita rapatkan pintu je, pintu automatik dia lock. Tak ada orang boleh masuk. Jadi Fiza ni pun, dia bertanggapan begitulah. Takkan pintu tak kunci kot. Siapa yang masuk mandi tu kan? Jadi dia macam terkejut lah. Dia pun pandang ke tempat shower tu. Memang anak-anak, dia nampak lembaga tahu anak-anak. Di dalam tirai tu, dia nampak image. Jadi dia pun cepat-cepat ambil towel, bersihkan badan dia. Dah mandi tadi. Dia pun tak sedap hati anak-anak. Dia pun perlahan-lahan pergi dekat tirai tu. Pergi dekat tirai towel tu. Nak tak nak, dia terpaksa buka tirai tu. Sebab apa? Dia nak sedapkan hati dia. Dia nak tahu apa benda dekat dalam tu. Tapi memang dia nampak lembaga macam tengah mandi, tapi cuma dia tak on shower. Fiza ni pun dengan hati yang berdebar-debar anak-anak, dia pergi dekat tirai tu. Dia selak anak-anak. Alangkah terkejutnya dia bila dia selak tirai tu, tak ada siapa-siapa. Kosong. Jadi bila tak ada siapa-siapa, Fiza ni dah macam berdebar-debar lah. Sebab tadi dia nampak ada image kan. Jadi tak apa, dia pun positifkan diri dia. Dia pergi ke katil dia. Dia kata, mungkin tadi agaknya image towel kot. Sebab kat dalam tu ada lagi satu towel. Mungkin bukan orang kot. Atau bukan lembaga apa-apa. Dia nak sedapkan hati dia kan. Jadi dia pun lap badan dia semua, keringkan rambut dia apa semua. Dia pun baring, dia pun layanlah kepala dia kan. Dia pun macam tak nak fikir yang bukan-bukan. Okey, tak mau fikir pasal langsir apa semua, tirai apa semua tu, dia tak nak fikir. Dia pun layan diri dia. Dia macam dah apa kata orang tu, nak tidur dah, nak layan kepala dia kan. Jadi macam di antara separa sedar kan. Kita kadang-kadang nak tidur, kita rasa berat kepala kita. Tiba-tiba anak-anak, dia terdengar bunyi orang tengah bancuh kopi. Anak-anak tahu tak bunyi dia macam mana? Ketik. Macam kalau kita pergi kedai mamak kan. Kita selalu dengar mamak buat kopi atau buat teh kan. Dekat cawan bunyi dia macam mana? Ketik. Jadi Fiza ni pun dia macam
Dia terjagalah, dia tak boleh tidur sebab bising kan. Bunyi apa ni, dia kata. Dia terdengar bunyi tau. Dia dengar bunyi macam, ini bunyi orang nak bancuh kopi ni. Mula-mula bunyi tu tak berapa kuat tau anak-anak. Bunyi tu macam jauh sikit. Siapa ni? Dia terfikir macam tu. Dia memang dalam keadaan ketakutan. Lepas tu, dia malah nak layan, dia biarkan aja. Dia malah nak layan, dia biarkan. Bunyi tu makin kuat anak-anak. Makin kuat. Gedeng. Bunyi orang buat teh tu makin kuat. Macam seolah-olah tepi telinga dia. Dia tak boleh jadi. Dia bangun. Dia dah geram dah, dia bangun. Sebab bunyi tu betul-betul macam sebelah telinga dia. Jadi dia bangun. Bila dia bangun aja macam ni, bunyi tu hilang. Fiza ni memang geram betul lah. Sebab apa dia kata, benda ni betul-betul mengganggu dia lah. Dia dah tahu, hati dia tak sedap. Dia macam dah seram sejuk kan. Dia dah sangat takut. Seram sejuk dah. Dia pun bangun, dia relax, dia ambil nafas. Lepas tu dia fikir apa dia nak buat. Dia tak boleh tidur ni sebab apa, dia macam dah diganggu kan. Jadi dia pun ambil keputusan untuk telefon resepsionis. Sebab dia tak puas hati. Bunyi tu datang daripada mana? Dia nak tahu. Bunyi tadi, bunyi kod-kod. Dia teringat dalam hati dia. Dia positifkan diri. Kod-kod bunyi bilik sebelah kot. Tengah buat kopi. Mungkin dia terasa macam tu. Jadi dia pun pergi dal. Dia pun dapat cakap resepsionis. Dia pun cakap dekat resepsionis. Dia kata, "Halo, itu resepsionis ke?" Resepsionis kata, "Ya, saya. Saya telefon dari bilik 519. Okey anak-anak, itu bilik dia. Saya telefon dari bilik ni, saya nak tanyalah, bilik sebelah saya ni siapa duduk Dia tahu resepsionis tu cakap apa anak-anak. Sorry lah cik, dia kata, sebenarnya bilik kiri kanan cik tak ada orang duduk lah, kosong. Fiza tu terus terkedu anak-anak. Sebab apa? Kiri kanan dia tak ada orang, kosong. Jadi Fiza pun macam, tak ada orang. Siapa yang aku dengar tadi? Dia macam tu lah kan. Dia mikir macam tu. Tapi dia pun dia pun letak telefon. Selalu kita telefon kita kan ada yang tepi dinding kita tu kan. Ada boleh telefon operator kalau kita nak order apa ke. So si Fiza ni dia tergamam macam ni, tak ada orang, kosong. Dia pun letak balik telefon tu. Mungkin telefon tu dekat meja, dekat macam side table dia kan. Dia letak. Lepas tu dia pun pusing badan dia menghadap almari solek. Masya Allah anak-anak. Macam ni kan. Dia pusing macam ni. Dia letak telefon, kemudian dia pusing badan dia. Dia ternampak dekat dalam almari solek anak-anak, seorang wanita, lembaga seorang wanita berpakaian gaun putih tengah menyisir rambutnya anak-anak. Duduk dekat atas kerusi almari solek, okey. Dia menyisir rambut dia macam tu. Lepas tu muka dia yang macam gaya tajam memandang si Fiza ni dengan perasaan yang marah macam ni. Tapi yang peliknya anak-anak, yang peliknya kerana apa? Kerana lembaga perempuan tu hanya di dalam cermin anak-anak. Wahal di luarnya, Fiza ni nampak di luarnya tak ada siapa-siapa anak-anak. Macam sekarang ni Mak Jah duduk dekat sini kan. Ini cermin kan, depan Mak Jah ni. Nampak Mak Jah tengah sisir rambut macam ni. Bukan main lagi kan, mata yang tajam macam ni. Di dalam cermin. Sedangkan di luar kosong, tak ada siapa-siapa. Fiza ni dah menggigil sangat-sangat ketakutan anak-anak. Kerana apa? Kerana dia nampak benda tu seolah-olah macam ada dunia lain.
dalam cermin tu seolah-olah ada dunia lain. Seolah-olah macam sekarang ni ada yang bersama-sama dengan kita. Tapi cermin aja boleh nampak, kita tak boleh nampak. Macam tu. So Fiza ni dia tengok dekat cermin macam tu dengan ekor mata dia. Perempuan ni tengah sisir rambut dia macam tu dengan mata yang tajam. Tapi wahal yang sebenarnya kerusi tu kosong anak-anak. Jadi Fiza ni, ya Allah, ketakutan yang amat sangat. Hati dia berdebar-debar. Lepas tu nafas dia tercungap-cungap, rasa nak pingsan pun ada. Dia kuatkan semangat dia, dia istighfar banyak-banyak anak-anak. Dia kuatkan semangat dia. Lepas tu dia tak mau pandang benda tu. Dia tak nak pandang, kemudian dia jeling juga dengan ekor mata dia anak-anak. Benda tu dah tak ada dah. Tahu apa yang terjadi anak-anak? Apabila imej yang di dalam cermin tu tak ada, dengan sendirinya anak-anak peluang memajah dan naik. Apabila imej tu tak ada, dengan sendirinya kerusi meja solid itu bergerak sendiri anak-anak. Dia bergerak sendiri, dia rapat betul-betul ke meja solid itu. Dia macam kerusi tu bergerak sendiri tau anak-anak. Seolah-olah macam ada orang tengah bersolek, kemudian bila dia bangun, dia letakkan balik kerusi tu. Macam itulah Fiza ni tengok dengan ekor mata dia, dia nampak kerusi tu bergerak sendiri ke arah cermin tu. Macam elok-elok aja dia letak balik. Fiza ni sangat-sangat ketakutan anak-anak. Dia dah tak tahu nak buat apa. Dia beristighfar banyak-banyak. Dia pun bacalah apa yang tahu. Lepas tu dia pergi ke katil dia. Dia pasang semua lampu dekat bilik tu. Semua lampu bilik tu jadi terang menderang. Kemudian dia pasang dekat dekat hotel kita ada radio kan dekat tepi katil tu. Dia pasang radio tu kuat-kuat. Tak tahulah channel apa, asalkan ada frekuensi yang berfungsi, dia pasang. Dia dengarlah lagu, dia kata lagu apa, entah lagu Borneo yang dia pun tak faham bahasa apa. Dia orang nyanyi-nyanyi tu, biarlah dia kata. Dia pun baring dekat katil dengan ketakutannya anak-anak. Jadi dia pun biarlah dia, sebab apa, dia nak kuatkan semangat dia supaya dia tak nak lagi dengar bunyi-bunyi benda lain. Jadi apabila ada bunyi lain, dia boleh mindsetkan kepala dia, tak apa itu bunyi radio. Itu bunyi radio. Jadi dia ni seorang yang sangat bijak tau. Motivasikan diri dia, apa pun berbunyi, dia kata itu bunyi radio. Dia sebab apa? Dia betul-betul nak tidur, nak apa orang kata, nak tunggu pagi, nak balik untuk trip yang lain, untuk tugasan dia pagi besok tu. Jadi dia pun baring, dia pun tertidurlah juga anak-anak. Dia tak sabar, dia kata tunggu matahari terbit. Kerana apa? Kerana dia sangat-sangat ketakutan pada malam tu. Bayangkan anak-anak, malam itu Fiza bukannya keseorangan, tetapi dia telah ditemani oleh seorang wanita di balik cermin itu anak-anak. Begitulah kita ni, walaupun kadang-kadang kita rasa kita seorang di mana-mana, tetapi sebenarnya kita sedang diawasi. Ingat anak-anak, hidup dalam dunia ni kena hati-hati anak-anak, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.